Okey, kita tengok soalan nombor 3 daripada tajuk 5. So, sekarang ni disuruh kita cari fungsi H. Okey, dia bagi kat sini f of H sama dengan G. Okey, so Madam tulis dahulu. Okey, so sekarang ni dia dah bagi f of H. Okey, dia dah bagi sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12x tambah dengan 9. Okey, so dari sini kita dapati H berperanan sekarang sebagai isteri. So kita tengok kat sini, H yang dia nak suruh cari ni berperanan sebagai isteri. Jadi soalan kita akan menjadi lebih mudah. Okey, kerana nilai fungsi suami telah diberi, iaitu x tolak dengan 1. Jadi bila kita guna konsep composite function, kita akan follow kepada fungsi yang diberikan oleh suami tadi, iaitu fungsi tadi ialah x. Fungsi tadi ialah x tolak dengan 1. Dan semua benda ni akan bersamaan dengan 3x kuasa 2 tolak 12x tambah dengan 9. Okey, apakah fungsi akan masuk ke dalam ruang kosong tersebut? Fungsi tersebut ialah yang kita cari, iaitu H. Okey, so kita boleh jadikan H sebagai tajuk sekarang. Jadi H, okey, bila dia dah tinggal seorang ni, senanglah kita tulis function macam ni. Bersamaan dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 12x tambah dengan 10. Okey, kemudian bila dah dapat ni, soalan kata hence express the function H in the form of like that. So maksudnya sekarang Madam kena buat proses completing the square. Okey, so kat sini Madam keluarkan nombor 3. So sekarang yang ada di dalam bracket ni ialah x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 10 per dengan 3. Okey, sampai situ boleh lagi? Okey, so 3 di sini. Kemudian Madam nak buat completing the square. So Madam ambil nilai x, operasi di sana tolak. So kat situ ada 4x. So kat sini Madam tulis 2 lah. Separuh daripada nilai 4. Okey, kuasa 2. Kemudian tolak semula nilai hasil kuasa 2 itu. Barulah Madam tambah dengan 10 per dengan 3. Okey, so kita dapat 3. Okey, hati-hati dengan bracket ni ya. X tolak 2 kuasa 2. Yang itu kita tak boleh congak. Okey, tekan je kalkulator. So kita dapat negatif 2 per 3. Okey, so sekarang Madam dah ready nak tulis jawapan tanpa ada bracket besar. So Madam kembangkan semula 3 masuk ke dalam ya. Okey, so bila kembangkan semula dia akan dapat 3 x tolak 2 kuasa 2 tolak dengan 2. Okey, di mana nilai ini mewakili nilai A
Dan sekarang Madam dah ada nilai B dan juga nilai C. So, Madam dah berjaya tulis dalam bentuk yang dia nak. Okey. Boleh? So, cuba tengok dahulu. Kod-kod ada nak tanya. Okey, boleh tanya melalui komen pun boleh. Nanti Madam akan jawab. So, sekarang ni Madam salin dahulu. Fungsi kita 3x tolak 2 kuasa 2 tolak dengan 2. Sebab kita nak teruskan dengan soalan 3B. Okey, untuk 3B sekarang, Madam nak kena sketch graph untuk H. Lepas tu Madam nak state domain and range. So, sekarang soalan tanya tentang fungsi H. Okey, Madam label. Okey, kat sini X dan kat sini origin. Okey, kemudian Madam nak lukis graf kita. Okey, kalau kita tengok fungsi kita tadi, Hx sama dengan 3 X tolak dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 2. Okey, kata kuncinya ialah pelajar keluarkan nilai dalam ni. Ia akan menghasilkan nilai positif 2. Dan bawa turun nilai kat 5 kat situ iaitu negatif 2. Okey, so kita kena cari di mana lokasi titik 2 negatif 2. So, katakan di sini 2. Okey, di sini, katakan di sini 2. Okey, di sini negatif 2. Okey, jadi titik yang Madam nak cari sekarang terletak di sini. Okey, kita buat titik dulu, tengok titik yang kita buat tu dan circle. Kemudian, kita rujuk kepada nilai A yang ini menunjukkan curve kita akan tersenyum. Okey, so bila dia tersenyum, yang pertama, okey, dia akan lalu di sini. Okey, kemudian kita ada satu lagi. Tapi yang ini kita kena hati-hati. Okey, kita tengok H yang tadi. Dia akan potong di mana. Okey. So, kalau kita nak tahu dia potong tak paksi Y. Okey. Kita nak tahu dia potong atau tidak pada paksi Y. Kita tengok balik dekat fungsi ni. Hx. So, kalau dia potong paksi Y bermaksud X kita akan jadi kosong. Okey, X kita jadi nombor kosong. So, kalau Madam ganti, Madam akan dapat negatif 2 ni jadi kuasa 2 tolak dengan 2. Okey, so 3 darab dengan 4. Okey, sebenarnya kalau kita rujuk soalan asal, kita dapat dah yang ini jadi 10. Bermaksud, apabila pelajar nak lukis yang kedua ni, okey, dia akan memintas pada nilai 10. Okey, Madam lukis dulu. Ambil gambaran dulu. Okey. Jadi, Madam lukis lagi sekali. Okey, supaya graf kita lebih cantik. Okey, yang penting sekarang kita ada titik 2 negatif 2, titik 10. Okey, satu lagi maklumat yang Madam nak iaitu pintasan pada paksi X. Pintasan pada paksi X berlaku apabila nilai Y pula sama dengan kosong. So, nilai Y kat sini sekarang merujuk kepada nilai paksi Hx. So, Madam ganti nilai Hx itu dengan kosong. Kosong sama dengan 3 X tolak 2 kuasa 2 tolak 2. Okey, kita selesaikan yang ini. 2 sama dengan 3
X tolak 2 kuasa 2. 2/3. Kemudian dia ada punca kuasa 2 tu. So, kat depan ni kena ada tambah. Tolak. So, sini masih akan jadi X tolak 2. Jadi, nilai X kita ialah 2 tambah tolak punca 2/3. 2 tambah tolak kat situ. Okey, so Med akan padam semula graf ni sebab Med nak lukis dengan cantik sedikit. So, graf Madam nanti. Okey, Madam. Okey. So, Madam buat graf yang baru. Okey, graf kita. Okey, berada di sini. Okey, dia akan memotong paksi yang ini. Dia ke bawah dan dia naik ke atas. Okey. So, titik yang paling bawah ni, titik yang paling minimum tu, apabila kita unjurkan, dia akan menghasilkan nilai pada paksi X iaitu 2. Okey. Pada paksi HX iaitu negatif 2. Okey, itu yang pertama mula-mula kita buat tadi. Kemudian kita akan tengok nilai pintasan di sini. Pintasan pada paksi Y ataupun paksi HX, kita dah kira tadi, nilainya adalah 10. Okey, hasil kiraan yang seterusnya, nilai di sini ialah 2 tambah punca 2/3. Okey, manakala di depan ni pula ialah 2 tolak punca 2/3. Okey, lepas siap, kita labelkan sedikit. Graf kita ini bernama 3X. Oh, rapat dia panjang rupanya. Okey, Madam tulis dulu. So, graf kita adalah HX sama dengan 3 X tolak 2 kuasa 2 tolak dengan 2. Kita kena tulis kat situ. Boleh? Okey, kemudian apa lagi soalan nak? Okey, soalan nak yang seterusnya tentang domain dan juga range. Okey, domain kita sebenarnya graf yang Madam lukis ini bukannya berhenti setakat sini saja. Okey. So, kita tengok anak panah Madam buat ni, dia bukan berhenti di situ sahaja. Graf ini akan terus bersambung sehingga ke positive infinity. Begitu juga dengan ruangan yang di sebelah negatif ni, dia akan pergi sehingga negative infinity. Maka, dia akan menjawab jawapan domain untuk fungsi H, iaitu dari negative infinity, infinity. Okey, itu untuk fungsi, untuk domain. Untuk range pula, Madam kena rujuk nilai, kalau di KMKT kita panggil nilai kat 5. Okey, range untuk H, nilai kat 5 ataupun apakah nilai titik minimum. Okey, titik minimum tadi 2, negatif 2. Okey, 2, negatif 2. Yang ini tadi. Yang ini. Okey, oleh kerana range ini merujuk kepada nilai Y, so awak boleh pandang nilai Y di situ ialah nombor negatif 2. So, bermula dari negatif 2, okey, bermula dari tahap ini, sehingga ke atas. Ke atas tu maksudnya sehingga infinity. Itu dia range untuk fungsi H.